tolonglah pastikan. Dia kena faham, ini menteri kadang-kadang dia health minister, kadang-kadang dia L minister. Ini masalahnya. So make sure he do his job as health minister, not as hell minister. Betul, mampu tak kerasnya. Apa implikasi kepada negara? Saya nak beritahu lah, bila dia paksa orang vaksin, orang mengamuk. Yang mana tak nak vaksin, semua marah. Sehingga kan ada pasukan bebas. Ada pasukan bebas hari ini yang telah bertanding di pilihan raya di Melaka. Saya kena pujuk pula pasukan bebas ni, tolonglah jangan bertanding di Johor. Ini geng-geng yang tak nak vaksin ni. Sebab mereka marah. Dan hari ini Tuan Dr. Mahathir dah mula gerakkan. Saya dapat maklumat 4 hari bulan Ogos ni dia akan lancarkan satu gerakan. Pejuang, pembela, beberapa NGO akan digunakan. Digunakan. Dia akan gunakan orang-orang yang anti-vax. Mereka akan bertanding dalam satu gagasan. Itu sebab kita kena hati-hati. Jangan bagi ruang untuk diorang ni bersatu untuk menentang kita semata-mata kerana benda ni boleh buat duit. Benda ni boleh buat nama. Saya nak beritahu, ambil contoh pasal apa ni, tadi you cakap pasal apa? Yang last kali tadi. Start online. Start online. KJ kata dia dapat sokongan daripada pemain-pemain NGO vape. Saya dah cek. Hanya 2 je NGO pengusaha vape yang pening lalat sokong dia. 4 tak sokong. 2 yang pening lalat ni sokong dia. Pengusaha-pengusaha vape lain mula-mula memang dipanggil oleh KJ. Tetapi masa dia explain, dia cakap dia nak regularize. Dia nak buat garis panduan untuk pengusaha-pengusaha vape. So pengusaha-pengusaha vape ni happy lah. Tiba-tiba bila dapat talimat daripada peguam tentang akta GEG, GEG ni, Generation Endgame, rupa-rupanya dia dah sekalikan vape ni dengan tobacco. Dia haramkan bukan setakat tobacco, dengan vape pun dia haramkan sekali. Jadi geng-geng ni marah lah sebab kena tipu. Ada video kita tengok dia orang melahirkan rasa kecewa kena tipu. Mula-mula cakap lain, lepas tu cakap lain. Lepas tu dia kata dia dapat sokongan daripada masyarakat. Macam mana pula The Star boleh buat kajian? Masyarakat pun tak setuju dengan GEG. Berapa persen? 76% daripada dapatan sampling oleh Star Online tak setuju dengan pelaksanaan GEG. Belum lagi Caprice mendedahkan penipuan dia. Aku pun panik juga. Sebabnya bila aku baca, aku tengok situ, seseorang yang melanggar GEG ini, dia boleh didenda tidak melebihi RM5,000. Tapi bila TikTok, KJ kata mana ada. Dia kata kalau kena denda pun RM50. Tak ada kes jenayah. Agak-agak dia ingat orang Malaysia ni bodoh sangat apa ni. Nasib baiklah Caprice jawab. Caprice jawab, Caprice keluarkan sekali dengan bil cadangan. Jelas
perkataan tidak melebihi RM5,000 denda. Dengan GEG pula, jika mereka melakukan kesalahan nanti, kita hanya akan kenakan compound maksimum sebanyak RM50 sahaja. Sebanyak RM50 sahaja. Let's get this bill passed. No, let's not. Apa yang YB kata dalam video sangat berbeza dengan apa yang ditulis dalam bil. Siapa-siapa yang dekat sini yang lulus PMR boleh tahu beza dengan ayat sahaja dengan didenda tidak melebihi RM5,000. Maksud dia boleh sampai RM5,000. Bukan RM50 sahaja. Tetapi realiti dia adalah boleh sampai RM5,000. Menteri kita boleh tukar. Tapi yang kena hadam semua ni rakyat Malaysia. Hang rasa mahkamah akan ikut video TikTok atau bil dan akta? Jangan kita mudah lupa dengan apa yang berlaku dengan anak muda kita waktu PKP. Itu pun boleh mohon untuk potongan diskaun. Boleh minta diskaun. Ni adik kantor isap rokok tidak melebihi RM5,000. Maknanya kalau orang politik isap rokok, dia lahir lepas 2007, dia disqualified. Masa depan dia sebagai ahli politik hilang. Habis. Memang ada, mesti ada rekod jenayah. Didenda lebih RM2,000, hilang kelayakan menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, memegang jawatan. Hilang. Muncul dia. Lepas tu dia cakap ini dibuat secara gradually. Itu sebabnya saya minta lah supaya kerajaan hari ni fikirlah masak-masak sebelum buat kenyataan-kenyataan, sebelum buat polisi-polisi yang menyebabkan rakyat benci pada kerajaan. Simpatilah pada pekerja-pekerja parti. Bila dia pergi di Selangor, dia minta dengan orang Selangor, janganlah serang saya. Kita bukan serang dia, kita nasihat. Jadi kita minta Perdana Menteri tolonglah nasihat menteri yang tak berapa nak dengar cakap dia ni, tolonglah pastikan. Dia kena faham, ini menteri kadang-kadang dia health minister, kadang-kadang dia L minister. Ini masalahnya. So make sure he do his job as health minister, not as hell minister. Sebab kalau dia jadi hell minister, memang hidup rakyat ini seolah-olah macam dalam neraka. Sentiasa dia ada orang-orang yang suka sangat buat kenyataan-kenyataan yang mengguris hati rakyat. Cukuplah. Kita kalau mati, apa yang kita kumpul kat dunia ni tak boleh bawa balik pergi ke neraka pun. Aduh, aku kadang-kadang aku tengok gambar Mahathir dengan duit-duit timbun ni dengan kubur. Dia kata macam mana nak masukkan duit tu ke dalam kubur dengan dia menjasad lagi nak masuk kan. Tak boleh bawa, tak boleh bawa. Semua tu akan ditinggalkan. Jadi kita sebagai manusia ni, biarlah mati, kita tinggalkan nama baik. Nama baik. Janganlah tinggalkan maki hama sumpah seranah orang ramai. As a politician, kenapalah tak boleh tanam cita-cita, aku nak jadi ahli politik ni supaya setidak-tidaknya aku jadi pedang Allah Ta'ala. Setidak-tidaknya aku menjadi pelaksana kepada hukum Allah. Setidak-tidaknya aku menjadi seorang pemimpin yang meringankan beban rakyat. Kalau ada cita-cita ni dalam hati, insya-Allah, insya-Allah, apa kita buat tu mesti ke arah kebaikan. Kalau ada nak tanam cita-cita nak kaya, boleh, boleh, tapi carilah dengan sumber yang halal. Jangan cari daripada sumber yang haram. Apatah lagi kalau kita dapat duit itu daripada payah jerih rakyat, daripada menyiksa rakyat. Untuk apa? Tak berkah. Ada duit kaya raya tapi orang benci kita. Untuk apa? Apa faedah kita dapat? Betul, ada kadang-kadang pelaksanaan GEG tu.
menzalimi dua golongan lah. Satu rakyat yang berusia 2007 ke atas dan juga pengusaha vape. Sebab apa tu? Memanglah. Digambarkan kalau katalah seorang pengusaha vape tu ada 20 kedai, 30 kedai. Kalau satu kedai kena, maksudnya 50 kedai yang tutup tu. Betul. Barang kena sita, lepas tu barang tu pula kena Bukan setakat tu. Kalau dia orang ni barang dia orang dirampas, dia bukan rampas barang vape dia. Dia bukan rampas barang rokok dia. Dia rampas semua sekali dengan dia punya rak, sekali dengan dia punya kursi. Kemudian storage tu, storage tu dia orang kena bayar the cost. Kerajaan rampas, storage tu pun dia orang kena bayar the cost. Sehingga belum selesai kes mahkamah. Lepas tu ni Atuk kata KKM boleh masuk permis tu tanpa waran tu. Ya. Macam mana tu? Zalimi tu. Memang zalim. Orang jual label benda yang baik, ubat cacing. Dia masuk je. Dia masuk je sebab arahannya supaya produk ini diharamkan. Sebab produk ni murah. Produk ni boleh membantu mengatasi masalah COVID. Dah menggunakan kajian saintifik di beberapa negara-negara lain. 54 buah negara sudah buat kajian. Sama juga. Hari ini banyak dapatan menunjukkan vape banyak membantu untuk orang meninggalkan rokok. Kan? Kenapa tiba-tiba dia tak nak guna dapatan-dapatan saintifik, kajian-kajian saintifik yang dah dibuat tentang kebaikan vape bagi menggantikan rokok secara perlahan-lahan. Itu patut dia fikirkan. Kan? Kalau misalnya dia boleh buat kajian, galakkan pula orang makan chewing gum yang tak melekat di sepak-sepak, dia boleh vaporize ke, tapi chewing gum ni boleh menyebabkan orang tak merokok dan tak vape, lagi baik. Buatlah kajian. Kan? Kau nak suruh orang kau punya Dex Muhammad ke, apa ni, Jul Asmat ke, ataupun tak kira lah siapalah kroni-kroni dia ni, nak buat satu kilang chewing gum untuk menghasilkan produk. Kalau kau kunyah tu, kau dah tak merokok, kau dah tak isap vape semua, buat. Tapi orang kawan-kawan peniaga-peniaga vape kita ni punyalah ramai. Melayu semua tu. Ini pun antara benda-benda yang yalah, kalau meniaga restoran macam kita ni, macam hidup segan mati tak mau. Takkan hari-hari orang nak makan sate. Kan? Apa meniaga yang orang hari-hari akan pakai? Rokok. Rokok berapa ramai bumi putera yang menguasai industri rokok? Tak ramai. Tapi setidak-tidaknya janganlah kau hati dengan pengusaha-pengusaha bumi putera yang mendalami industri vape. Bila kau buat macam ni, Allah Akbar, orang dah mula modal, dah pinjam duit sana, pinjam duit sini, nak mulakan perniagaan. Tiba-tiba kau buat benda ni, hancur perniaga orang. Modal besar lah tu. Memang betul lah, dia orang ni tidak akan automatik terus tutup, tetapi beransur-ansur tutup. Lebih baiklah kau bagi dia orang ni beracun tikus. Beritahu, buat pengumuman setiap klinik kesihatan mulai hari ini saya akan bekalkan racun tikus secara berkala. Ambillah seminggu sebiji supaya tuan-tuan boleh mati perlahan-lahan. Lebih baik cakap macam tu. Patutnya hari ni kerajaan fikir macam mana nak buka sektor ekonomi ni. Galakkan lagi. Kalau betul vape ni boleh membantu untuk mengurangkan orang isap rokok yang kesan sampingan dia lebih parah, kanser dan sebagainya. Dan kalau ikut kajian saintifik, orang yang kena E. coli E. coli yang tu, yang kalau kena banjir ke apa tu, macam Datuk Najib pernah kena tu, kan? E. Bali. Kalau E. Bali tu
hanya di US itu pun kes orang yang campurkan barang aktif daripada cannabis. So janganlah kita gunakan alasan itu untuk mengharamkan pula.